Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam ni insya-Allah. Dan kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita taufik dan juga hidayah untuk sentiasa berada dalam kebaikan dan beramal dengan amal yang saleh pada hari-hari yang terbaik dalam setahun, iaitu 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah, yang mana kita sekarang ni berada pada fasa tersebut. Dan jangan kita lupa juga, antara sunnah yang terbesar kita ialah kita berpuasa pada esok hari, iaitu hari Arafah, yang mana Nabi sebutkan yukaffirus sanatal madiyah, ianya menghapuskan dosa yang setahun yang lepas dan juga setahun yang akan datang. Maknanya kelebihannya terlalu besar. Dan para ulama ijma' mengatakan fadilat hari-hari 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah lebih besar berbanding 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi janganlah kita lepaskan peluang tu, sama-samalah kita merebut peluang tersebut. Semoga Allah Ta'ala mencatatkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang melakukan kebaikan dan juga melakukan amal saleh pada hari-hari yang mulia ni. Dan selain daripada tu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terbaik ini. Allah Ta'ala beri kepada kita afiat, Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan, Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat-Nya daripada penyakit yang masih lagi belum 100% kita kata bersih, iaitu coronavirus ni, yang mana kalau kita tengok menunjukkan peningkatan balik. Dan hari ni pun ada satu kes di Perlis, walaupun tu kes import. Jadi walaupun kes import, bukan warga negara, tapi sebagai Muslim kita juga menerima apa yang disebut sebagai sunnatullah itu, iaitu kita berwaspada terhadap apa yang bakal berlaku. Dan kalau kita tengok hari Jumaat ni, insya-Allah kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Esok Khamis, hari Jumaat kita akan menyambut hari raya. Dan di Perlis ni saya baru dapat tadi, sebenarnya kemarin kita dah ada perbincangan, ada meeting berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Adha di Perlis ni. Ada setengah-setengah masjid yang diminta untuk buat 2 sesi, dan saya rasa masjid ni pun termasuk dalam kategori yang kena buat 2 sesi tu. Jadi itu arahan daripada jabatan dan juga Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Mufti yang telah dipersetujui oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi itulah SOP yang kita kena patuhi. Dan bila mana hari Jumaat tu, hari raya, antara isu yang selalu orang akan bincang ialah berkenaan dengan status salat Jumaat pada hari tersebut. Bila mana 2 sesi ni dia makan masa lama,
Kan kalau kita baca dalam SOP yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama tu, bermula pukul 8 sampai 8.45 pagi untuk sesi pertama, dan itu dikhususkan kepada AJK masjid yang terlibat dengan korban. Maknanya bagi selesai kumpulan-kumpulan yang penting ni dulu, dan juga warga emas. Kemudian sesi yang kedua pukul 9 sampailah 9.30 ataupun 9.45, dan cuma ada satu masjid di Perlis ni 3 sesi. Masjid Tuanku Syed Putra, Masjid Hijau tu 3 sesi. Saya tak pasti, tak baca secara menyeluruh sangat. Cuma orang akan tanya bila mana 2 sesi tu kita dah nak dekat pukul 10 dah. Maknanya agak lewat sikit lah. Agak lewat sikit. Saya pun tak tahu, sebab esok pun saya pun dah balik ke Terengganu, tapi tak tahulah sampai Terengganu hari apa. Tengok jam pun dahsyat lah tu. Macam tak ada hari esok lah tu. Nak masuk Plaza tu Kuala Terengganu pun dah 5 km dah jam. Jadi esok tolak naik ETS. Memang kita tak drive lah. Kalau drive memang jawabnya renggang habis lah tulang-tulang lutut ni apa semua. Tak pasti yang tu, jadi saya memang tidak dapat merasailah suasana tu macam mana. Cuma berkenaan dengan isu salat Jumaat tu, seperti mana yang telah dijawab oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti, dia menjawab kita ada pilihan untuk salat Jumaat ataupun salat hari raya. Tapi sekiranya kita tak tergolong dalam golongan yang sibuk pada hari itu, kita lakukanlah kedua-duanya sekali. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau kita memang golongan yang kata apa, yang jadi AJK, jadi personal in charge ataupun PIC untuk uruskan korban, maka kita ada keringanan dalam bab tu. Kita nak salat Jumaat ataupun tidak. Maknanya itu pilihan. Bukanlah kena pilih salah satu. Kalau rasa larat nak buat dua-dua, dipersilakan. Kalau rasa tak larat, maka pilih salah satu. Dan kita kena tahulah, korban ni dia bukan hari Jumaat tu sajalah. Korban ni boleh buat hari kedua, hari ketiga, maknanya hari-hari seterusnya pun masih lagi boleh korban. Cuma setengah-setengah orang memang dia nak feeling hari pertama tu. Dia nak rasa korban hari pertama tu, sebab hari pertama tu lah hari yang kita rasa agak meriah sikit. Tapi masih lagi dalam keadaan berjaga-jagalah. Sebab macam kita sebut tadi, peningkatan coronavirus ni nak masuk kepada hari ni 39. Maknanya kalau itu berita yang kita baca lah, kalaulah peningkatan tu 3 angka, maka PKP akan diarahkan balik. Wallahu alam, kita pun tak mahu keadaan seperti itu, tapi harapnya dia menunjukkan penurunan lah. Dan penurunan tu akan berlaku bila mana orang patuh pada peraturan, orang ikut pada arahan. Jadi itu sedikit sebanyak apa yang kita akan hadapi pada hari raya nantilah. Jadi malam ni perbahasan kita insya-Allah daripada tafsir surah Ghafir, yang mana sebelum ni kita berhenti pada ayat yang keempat. Surah Ghafir. Malam ni kita sambung ayat yang kelima. Kalau boleh, insya-Allah kita akan sampai ayat yang ke-8. Kita punya perbahasan malam ni. Kalau tak, maknanya kurang pada tu, kita akan sambung balik dah. Jadi sebelum pada kita bahas, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah Ghafir, bermula ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ayat yang kelima sampailah ayat yang ke-9. Kita tengok terjemahan ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebut kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu dengan mereka setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan pelbagai tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Wajadilu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadhtuhum, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Fakaifa kana iqab, dan kerana itu aku menyeksa mereka dengan siksaan, maka betapa pedihnya siksaanku. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ketetapan Tuhanmu pasti berlaku terhadap golongan kafir, sungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka itu bertasbih, memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, dan memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka itu berdoa, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan agamamu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang kelima, kalau kita tengok perbahasan yang sebelum ni, ayat yang kelima ni berkait dengan ayat yang keempat. Dia berkait dengan ayat yang keempat. Kalau kita undur sikit, kita akan tengok ayat keempat tu Allah Ta'ala sebut, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang berhujah. Yujadil, mujadalah, maksudnya berhujah. Jadalah, berhujah ataupun berdebat. Fi ayatillah, berkenaan dengan ayat-ayat Allah, illa alladzina kafaru, melainkan mereka itu ada kekufuran dalam diri mereka. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat, tidak adalah perangai tak puas hati dengan ayat Tuhan. Perangai turun saja ayat Tuhan, gaduh nak lawan ayat Tuhan. Tak puas hati, turun ayat perintah ke, ayat perintah pada dia ke, perintah pada mana-mana orang, dia tak puas hati. Melainkan orang itu, kata Allah Ta'ala, kafaru, mereka itu orang-orang yang kufur. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, dan janganlah kamu tertipu dengan pergi baliknya
ulang-aliknya orang-orang kafir itu di dalam negeri tersebut. Ayat keempat ni dia merujuk kepada musyrikin Mekah pada waktu tu. Orang-orang kafir daripada kalangan Quraisy, yang mana mereka pada waktu tu tiap-tiap kali turun ayat pada Nabi, dan Nabi ni bacakan ayat Quran kepada mereka semua, semuanya mereka akan lawan, semuanya mereka akan tentang. Sebab tu Quran guna perkataan yujadil. Yujadil maksudnya berlaku perdebatan tinggi suara antara dua pihak. Sama ada daripada Nabi sendiri ataupun daripada pihak yang lawan Nabi, imma pemimpin ataupun orang bawahan, semua sekali itu Tuhan kata allazina kafaru. Mereka itu ialah orang-orang kafir. Sikap tak puas hati, sikap yang menghalang, blok dia untuk dia terima apa-apa saja ayat Tuhan, itulah yang menyebabkan mereka tu dicop oleh Allah Ta'ala sebagai kafir. Kalau kita tengok penyakit asal yang jadi suka lawan, suka berdebat, suka soal ayat Tuhan ni, dia mari daripada mana? Dia mari daripada penyakit istakbara. Istakbar ataupun takabbur, mari daripada perasaan besar diri. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah tanya kepada para sahabat, mal kibru, apakah yang dimaksudkan dengan besar diri ataupun takabbur? Maka sahabat jawab, al kibru an yakuna rajulun thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Takabbur itu ialah orang yang pakai baju cantik ataupun baju yang bagus dan juga pakai kasut yang cantik yang berjenama. Nabi bila mana dengar jawapan para sahabat, Nabi kata innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan sukakan keindahan dan kecantikan. Maknanya takabur ni bukanlah orang yang pakai baju berjenama ataupun pakai pakaian yang kemas. Lepas tu Nabi beritahu apa makna takabur. Nabi kata al-kibru batarul haq wa ghamtin nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Walaupun orang yang menolak kebenaran tu bukan orang kaya, tapi orang tu disebut sebagai takabur. Sebab itulah definisi takabur yang Nabi sebut dalam hadis tu jelas. Takabur ni maksudnya dia rasa hebat, dia rasa cerdik lebih pada orang, dia rasa dia pandai, serba tahu, tapi hakikatnya banyak yang dia tak tahu. Dan lebih dahsyat lagi, dia tak sedar yang dia tu tak tahu. Ataupun istilah yang disebutkan oleh para ulama ialah jahil murakkab. Jahil murakkab ni maksud dia apa? Dia jahil dan dia tak sedar dia jahil. Bahkan dia rasa diri dia alim. Dia beza dengan orang jahil basit. Jahil basit ni tahu dah tak tahu ataupun jahil, dan sedar diri tu tak tahu. Okay. Tapi yang kedua ni, jahil murakkab ni, ataupun asalnya mari daripada takabur ni, dia tak sedar diri dia tu jahil. Sebab tu kalau tengok para musyrikin ataupun para pemimpin Quraisy yang duk lawan Nabi ni, mereka ada sikap tu. Apa sebab mereka tu jadi macam tu? Sebabnya mereka ada pengaruh dunia, ada jawatan. Daripada jawatan itulah melahirkan sifat takabur. Daripada takabur itulah melahirkan sifat kufur. Jadi kita boleh tengok bagaimana bahaya kesan dunia. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala sebut فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Adapun orang yang melampaui batas, mereka itu sangat terkesan dengan dunia. Ayat tu refer kepada Firaun. Sebab Firaun rasa hebat dengan jawatan pemimpin besar negara Mesir pada waktu tu. Jadi kita boleh tengok bahayanya dunia ni, dia boleh menyebabkan kita samar, kita tak jelas nampak tempat yang betul ataupun dengar hujah kebenaran. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, dia ada kisah ashabul jannatain, orang yang dapat dua kebun. Apa jadi pada orang tu? Dia berkawan dengan satu orang lagi ni duk nasihat dia, jangan tertipu dengan kekayaan yang Tuhan bagi. Sehinggalah dia pergi pada tahap dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nak beritahu pada kita dunia ini sangat banyak menipu. Sebab tu Tuhan sebut tentang bahaya dunia sekiranya tak pandai kawan. Itu antara sebab orang jadi kufur, sebab dia nampak dunia inilah tempat yang kita perlu lobby semua sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat ni, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad.
jangan kamu tertipu dengan pergi balik mereka dalam negara. Ayat ni nak tunjuk pada kita apa? Orang yang kafir ni kebanyakannya orang yang senang ataupun orang yang kaya yang lupa diri. Dia ada beza orang kaya saja dengan orang kaya lupa diri. Kalau kaya sahaja, sahabat Nabi ramai kaya. Uthman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Abu Bakar As-Siddiq daripada kalangan orang kaya. Tapi mereka kategori orang kaya yang tak lupa diri. Tapi di sana, bila mana kita hidup atas dunia ni, dia ada orang kaya yang lupa diri. Dan itulah perangai dan tabiat manusia yang tak dapat kita pisahkan bila mana seseorang tu bernama manusia. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang dhaif, ju'ilatid dunya li arba', telah dijadikan dunia ni kepada 4 golongan. Golongan yang pertama Nabi kata, golongan yang kaya, yang boleh buat apa saja yang dia nak buat, sama ada kebaikan atau keburukan, tapi dia pilih untuk buat kebaikan. Dia orang kaya, tapi dia pilih untuk buat kebaikan sehingga dia jadi hamba yang taat. Macam para sahabat. Abdul Rahman bin Auf orang kaya, dengan kekayaan dia menyebabkan dia masuk syurga. Uthman bin Affan orang kaya, dengan kekayaan dia menyebabkan dia masuk syurga. Sama juga dengan Abu Bakar, sama juga dengan isteri Nabi Khadijah. Ini semua orang kaya yang ada kekayaan, tapi kekayaan itu menyebabkan dia mudah jalannya ke syurga. Itu golongan pertama. Nabi kata dunia ni, atas dunia ni ada golongan macam tu. Golongan yang kedua, Nabi kata orang yang tak kaya, tapi bila mana dia tengok golongan pertama tu, dia berhasrat nak buat macam orang tu. Golongan pertama tu, dia tak kaya pun, tapi dia tengok orang-orang yang kaya. Orang kaya tu pula buat benda baik, orang kaya tu pula bersedekah, orang kaya tu dapat buat macam-macam ibadah dengan kekayaan dia. Dia duk simpan azam, kalau aku kaya, aku mungkin akan buat lebih sungguh daripada dia ni. Sebab tu kita akan jumpa hadis Nabi SAW sebut pada kita bagaimana telah datang zahaba ahlud dusur. Datang orang-orang miskin jumpa Nabi, beritahu kat Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang miskin tu jumpa Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya ni mereka telah buat banyak pahala. Sebab apa? Orang miskin tu kata sebab dia orang banyak harta, dia orang boleh bersedekah. Bi fadli amwalihim, dengan sebab lebihnya harta mereka. Lalu orang-orang miskin ni mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni nak bersedekah tapi kami tak ada harta banyak. Nabi pun ajar kepada orang miskin, kamu bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah. Sesungguhnya pada tasbih kamu, pada takbir kamu, pada tahmid kamu, itu semua sedekah. Jadi mereka orang miskin ni berpakat untuk tidak memberitahu amalan tersebut pada orang kaya. Adalah hadis, sebahagian riwayat sebut macam tu. Jadi orang-orang kaya ni perasan, orang miskin ni habis solat, duduk bucu sana, duduk sini, duduk ujung-ujung masjid. Mulut tak kuat bunyi, tapi nampak macam ada amalan something. Orang kaya jadi gelisah, tengok apa hal orang miskin duduk dalam masjid diam lah ke, dia buat apa? Okay. Akhirnya berita tu ataupun apa yang orang miskin duk buat tu, iaitu takbir, tahmid, tasbih tu, diketahui oleh orang kaya. Mungkin ada orang kaya tu pergi kecek seorang. Kecek ni maknanya bodek seorang. Bodek seorang miskin beritahu, kenapa Nabi beritahu pada puak-puakmu ni? Aku bayar 100. Tengok 100, pening kepala halu. Terus kira terima halu. Lah pada tu, orang miskin pergi jumpa balik Nabi, ya Rasulullah, orang kaya dah tahu dah ni. Orang kaya dah tahu tasbih, tahmid, takbir pun sedekah. Kita memang tak boleh lawan. Lalu Nabi kata setiap manusia ada bahagian dia. Kalau semua orang kaya atas dunia, tak ada orang nak buat kerja orang bawahan. Kalau semua orang miskin belaka, tak ada orang yang nak gaji orang bawahan. Jadi itu peraturan dunia. Okay. Cuma nak beritahu dunia ni, kelompok yang kedua, ada orang miskin yang bercita-cita nak jadi kaya, dan dia berazam kalau dia kaya, dia akan lebih banyak buat baik berbanding orang kaya yang dah baik. Jadi dua golongan ni golongan yang baik. Okay. Kemudian golongan yang ketiga, Nabi kata atas dunia ni, golongan yang kaya, dia bermaksiat dengan harta dia, dia bermegah dengan harta dia. Dia kaya, apa saja kejahatan yang dia tak buat, semua dia buat dengan kekayaan dia. Ini golongan yang celaka. Kemudian Nabi sebut golongan yang keempat, orang miskin. Dia miskin, dia tengok orang kaya yang buat jahat, dia tak ada harta pun, dia boleh simpan azam dalam diri dia. Dia kata kalau aku kaya, aku lagi jahat daripada yang tu. Nabi kata yang ni paling celaka.
Duduk atas dunia miskin dah, balik akhirat miskin pula. Orang Terengganu kata 2 kali basak. Basak ni tak ada duit ya. Basak terer, kalau orang Terengganu sebut basak terer ni tak ada duit. Miskin hina dah atas dunia, balik akhirat pahala pun tak ada. Okay. Jadi dunia ni dia ada 4 golongan. Dia ada 4 golongan seperti itu. Pilihlah kita nak berada di mana-mana golongan. Cuma Nabi sebut 2 golongan itu yang baik, 2 golongan itu yang celaka. Okay. Jadi dalam ayat yang keempat ni Nabi sebut fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan golongan kaya yang bermaksiat ni ataupun yang kafir ni. Sebab orang-orang Islam pada waktu tu, para sahabat Nabi, mereka tengok orang-orang kaya yang lawan Nabi ni, yang lawan Islam ni, mereka ni mewah. Mereka duk ejek para sahabat, duk ejek Nabi. Mereka duk buat orang kata apa, sentimen. Dia kata apa nasib orang-orang yang ikut Muhammad ni? Dah lah lemah, orang bawahan, tak ada duit, ikut Muhammad bukan dapat duit pun, bukan dapat harta pun, kena tindah lagi di kita. Benda tu sedikit sebanyak memberi gangguan kepada perjalanan keimanan para sahabat. Sebab tu kita kena ingat, sahabat Nabi ni dia terima Islam, dia bukan terima Islam lepas tu tak turun-turun iman dia. Dia diuji, payah nak mempertahankan keimanan. Sebab tu saya selalu terfikir, bila mana kita ni yang hidup akhir zaman ni, kalaulah Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup di mana? Hidup sezaman dengan zaman Nabi. Saya selalu duk fikir, kita ni berada pada kumpulan mana? Adakah kita boleh menegaskan diri kita ni mesti bersama dengan Nabi Muhammad? Sedangkan kita ni mudah kena tipu, baca berita sikit pun percaya dah. Takut kita jadi pembuat spanduk pada Abu Jahal. Akad spanduk tulis Muhammad ahli sihir apa-apa sekian. Benda tu kita tak boleh nak letak di kita. Sebab tu kalau kita tengok Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ni dia seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang join perang Badar. Dia ni bila mana Nabi wafat, dia hebat. Dia menyampaikan ilmu, dia berdakwah sampai ke Iraq mana. Bila mana dia berada di Iraq, dia ada halaqah dia. Dia ada anak-anak murid dia. Bila mana anak-anak murid dia tengok dia ni bercakap, nampak hebat. Lalu seorang anak murid dia pun kata kepada Miqdad bin Aswad. Dia kata pada Miqdad bin Aswad, tuba lihatainil ainain. Bertuahlah 2 biji mata kamu wahai Miqdad. Allatani ra'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 2 biji mata ni pernah melihat Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah dan berjuang dengan Rasulullah. Hakikatnya kata-kata tu pujian. Tapi Miqdad bin Aswad ni bila mana dengar perkataan tu, ihmarrat wajhu. Riwayat sebut muka dia berubah jadi merah. Dia kata pada tabi'in tu, dia kata la tatamannau, jangan kamu berharap benda yang kamu tak mampu. Dia kata sesungguhnya kami ketika mana terima Islam pada Nabi, kami berperang nak percaya Nabi ke nak percaya Abu Jahal dalam diri tu sendiri. Maknanya para sahabat tu sendiri, walaupun mereka tu hakikatnya bersama dengan Nabi, tapi bukan benda yang mudah untuk sentiasa konsisten bersama dengan Nabi. Sebab Nabi tidak beritahu kepada para sahabat yang masuk Islam daripada kategori orang-orang bawahan ni, kita boleh hijrah bila ke Madinah, kita menang tahun berapa Madinah, kita kena tindah ni setakat berapa tahun je. Nabi tak beritahu. Nabi pun tak ada maklumat pasal isu tu. Jadi bukan senang nak mempertahankan jiwa pada waktu tu. Jadi ayat-ayat ni lah yang menjadi penenang kepada para sahabat. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan pergi balik orang-orang kaya yang kafir dalam negara tu. Walaupun mereka nampak hebat, keluar daripada Mekah pergi ke Syam, Syam balik ke Mekah, setahun 2 kali keluar negara, tapi mereka bukanlah hebat di sisi Tuhan. Bahkan mereka tu dicap sebagai kafir. Ayat yang keempat Allah Ta'ala sebut. Ayat yang keempat ni pun kategori dia sebagai tasliyah. Tasliyah ni ayat-ayat yang berbentuk motivasi kepada Nabi dan juga para sahabat. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Kazzabat qablahum qawmu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Telah mendustakan sebelum daripada Quraisy itu kaum Nuh dan juga beberapa kaum-kaum lain setelah mereka. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi dan juga para sahabat yang pada waktu ni ditekan, ditindas. Nabi tak boleh bercakap sikit orang lawan, orang hujah Nabi, orang nak berdebat dengan Nabi. Lebih dahsyat lagi, orang pukul Nabi, orang cederakan Nabi, orang cederakan sahabat Nabi depan mata Nabi, dan Nabi tak boleh buat apa. Okay. Pada waktu ni turunlah ayat yang kelima ni, Allah Ta'ala sebut
kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum daripada Quraisy ni, perangai sama sebiji potostik dengan Quraisy, bahkan lebih teruk pada Quraisy, kaum yang suka lawan nabinya, iaitu kaum Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala tarik balik, suruh tengok sejarah lampau supaya Nabi tidak rasa keseorangan menghadapi isu ni, supaya Nabi tahu bahawasanya menghadapi perangai umat yang degil, menghadapi orang-orang yang suka berdebat, berhujah dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh pembawa wahyu ataupun rasul ini, bukanlah Nabi orang pertama yang menghadapinya. Sedangkan Nabi-Nabi lain lebih hebat, lebih lama dan lebih dahsyat berbanding Nabi Muhammad tu sendiri. Allah Ta'ala kata, kazzabat qablahum qaumu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim, telah mendustakan sebelum daripada tu kaum Nabi Nuh dan juga beberapa ahzab. Ahzab ni kumpulan-kumpulan. Kumpulan tu mewakili kaum-kaum lain selepas pada Nabi Nuh, iaitu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib. Ni semua kaum-kaum yang ada sejarah lawan nabi-nabi yang diutuskan kepada kaum mereka. Sebab tu kalau kita tengok kehebatan dan juga orang kata apa, dia punya ketegapan kaum tu ataupun body kaum-kaum yang terdahulu lebih hebat berbanding Quraisy. Kaum Nabi Nuh, kaum yang hebat, tamadun dia hebat. Antara kaum yang paling hebat yang diutuskan Nabi dan Rasul dan kaum tu lawan nabinya ialah kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Sebab tu kalau kita baca surah Hud, kita akan tengok kaum Ad ni, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami hantar kepadanya saudara mereka iaitu Hud, Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam ni kalau kita tengok, dia diutuskan kepada kaum yang saiz badan dia paling besar di dunia mengikut catatan para ahli sejarah. Kaum Nabi Hud ni, dia punya ketinggian norma, majoriti ketinggian dia 60 hasta, sama macam Nabi Adam AS. Maknanya 60 hasta ini bangunan berapa tingkat? Bangunan 4 tingkat ataupun 5 tingkat. Majoriti kaum macam tu. Laki perempuan tubuh macam tu. Bukan setakat body besar, mereka pula ada kemahiran. Mereka pandai dalam bidang arkitektur, iaitu pembinaan bangunan. Lebih baik berbanding Quraisy. Quraisy tu kecil, orang Arab tu kecil. Orang Arab tu, kalau kita tengok orang Arab sekarang ni, orang Arab tu besar lah sikit pada orang Melayu. Orang Arab dalam 6 kaki, 7 kaki. Tapi kadang-kadang tengok orang Melayu pun ada yang besar. Tuan-tuan tengok Ustaz Muhyiddin Khawli dengan Ustaz Khairul Ikhwan, mana besar? Kawan tu Melayu. Muhyiddin Khawli tu Arab. Dia duduk tepi, kawan tu duduk sini je. Duduk kat bahu, bawah pada bahu. Ada keadaan-keadaan ni, dia tengok bangsa, tengok genetik lah macam mana. Okay. Cuma nak beritahu kaum Ad ni kaum yang hebat. Dia punya arkitektur pun hebat. Bandar dia tu ada di Iraq sampai ke hari ni. Kesan bandar dia orang. Adalah riwayat Israiliyat mengatakan kaum Ad ni pernah di kalangan kaum mereka ni ada ketinggian sampai 100 hasta. 100 hasta ni bangunan 17 tingkat, 14 tingkat tinggi, berdasarkan tapak arkeologi yang telah dibuat oleh Aramco. Aramco ni syarikat oil and gas Arab Saudi. Dia cuba gali telaga minyak di kawasan Iraq. Dia jumpa satu tengkorak. Tak pastilah benda ni betul atau tidak, kena check balik lah. Cuma gambar tu disebar dalam internet cukup popular lah. Tengkorak orang, lubang mata tu, tepat mata ni, tengkorak bahagian mata ni, orang boleh berdiri dalam tu. Orang biasa boleh berdiri dalam tu. Itu baru bahagian kepala dia. Maknanya besar lah. Maknanya orang 5 kaki boleh masuk dalam tu. Bukan masuk tunduk kepala, boleh berdiri elok situ. Dikatakan itu orang kata apa, rangka kaum Ad terdahulu. Sebab situ dia di Iraq pada waktu tu. Wallahu a'lam betul ataupun tidak. Tapi yang pasti kaum Ad kaum yang hebat. Allah Ta'ala musnahkan kaum Ad sebab perangai degil, suka lawan Rasul, suka hina Nabi dia, suka sakit hatikan hati Nabi Hud alaihi salam, sehingga kaum Ad ni hilang dia punya ciptaan, dia tak ada. Keturunan dia tu hilang. Maknanya keturunan dia tu habis, Tuhan ranapkan semua sekali. Sama juga dengan kaum Lut.
Sama juga dengan kaum Nabi Syuaib, penduduk Madian. Ini semua sekali Allah Ta'ala ranakkan. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi Muhammad ketika turun ayat kelima ni, wahai Muhammad, kamu jangan bimbang dengan Quraisy ni. Quraisy ni bukan pengalaman pertama kami berhadapan dengan orang degil, bukan. Sebelum ni ada yang lebih degil, lebih besar, lebih hebat berbanding Quraisy tu sendiri. Kami telah ranakkan kaum tu. Jadi kamu jangan bimbang. Cuma ayat kelima ni disebut sebagai tasliyah, pemberi semangat, menaikkan balik motivasi bagi diri Nabi. Sebab tu ayat seterusnya tu Allah Ta'ala sebut wahammat kullu ummatin birasulihin liyakhudhuh, dan telah memperdaya tiap-tiap umat terhadap rasul mereka agar mereka dapat menawannya. Ayat ni ataupun bahagian ini, ayat yang kelima, Allah Ta'ala nak beritahu setiap kaum yang diutus rasul, kerja rasul tu cerita benda betul, dan benda betul tu pula berlawanan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum tu. Bila mana kita cuba nak ubah satu benda yang salah tapi telah dipandang tidak salah dalam masyarakat tu, orang tak akan suka perbuatan tu di mana-mana kumpulan, di mana-mana zaman tu. Ini benda yang kita kena pegang. Mana-mana orang yang nak bawa kebenaran ataupun kita panggil islah, nak perbetulkan balik apa yang telah dilakukan oleh masyarakat ni silap. Macam Nabi Muhammad, dia islah ajaran Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan. Ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang dipegang oleh orang Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dinisbahkan atas nama Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya bukan yang tu Nabi Ibrahim suruh. Dia orang buat haji, tapi haji dalam keadaan telanjang. Bukan syariat Nabi Ibrahim macam tu, tapi dia orang duk jaja nama Nabi Ibrahim. Nabi dihantar kepada kaum Arab, bangsa Arab ni, nak bagi betul balik benda tu, nak bagi clear balik benda tu. Perangai ni ataupun kerja ni menyebabkan hammat kullu ummatin barasulihim. Hammat tu maksudnya mereka ni cuba membuat konspirasi, cuba buat tipu daya. Mereka berpakat diam-diam, kaum yang tak setuju dengan Nabi yang bawa kerja ni, yang buat kerja ni, liat khuzuh, untuk membunuhnya ataupun menawannya. Maknanya nak beritahu kepada Nabi Muhammad dan kepada semua orang yang baca ayat ni, orang yang bawa kebenaran, dia tidak akan ada episod dia tu tidak diburu oleh mana-mana orang. Pasti diburu, pasti akan diburu. Orang yang cerita kebenaran ni tak akan pernah dia tu boleh duduk diam, melainkan pasti dia akan diuji. Tuan-tuan tengoklah sirah para ulama, semua dia akan ada part getir dalam hidup dia, part bahagian yang kita tengok dia terpaksa gadaikan, bahkan mungkin ahli keluarga dia hilang daripada dia. Semua, sama ada para nabi, para sahabat, para ulama, para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada ulama zaman kontemporari, hatta ulama yang masih hidup zaman kita ni pun, kita boleh tengok benda yang sama. Bila mana seseorang tu mulai lantang menyampaikan kebenaran, duk sebut benda bukan besar pun, sebut sikit je, orang akan marah, orang akan buat macam-macam usaha untuk kerak, untuk sekat dia. Mana kita boleh tengok dahsyat perancangan yang dilakukan oleh manusia. Dan benda tu Tuhan sebut lama dah. Nak beritahu pada kita, kalau kita ada anak yang belajar agama, kita nak suruh anak yang belajar agama ni buat kerja islah dakwah, besar nanti jadi pendakwah yang ikhlas. Okay. Ini benda yang kita kena beritahu pada dia awal-awal, supaya dia tak cepat jatuh ataupun lemah semangat. Dan dia jangan, orang kata apa, demand ataupun dia duk sangka dia akan dapat kedudukan yang tinggi bila mana buat kerja ni. Bukan mudah. Dia satu benda yang cukup payah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut wajadilu bil batil. Ayat yang kelima ni Allah Ta'ala sebut peringkat yang paling dahsyat, mereka konspirasi, mereka duk buat perkumpulan untuk bunuh orang yang buat kerja dakwah ni. Okay. Yang kedua, peringkat kedua, wajadilu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhaztuhum. Mereka telah membantah dengan hujah-hujah yang batil untuk melenyapkan kebenaran, lalu mereka menyeksa. Okey, ini stage yang pertengahan. Stage pertama, tak puas hati dengan orang tu, tangkap, bunuh. Seksa dia, bagi dia cacat apa-apa semua, bunuh. Itu stage biasa. Stage yang kedua, bawa hujah-hujah.
hujah-hujah yang bersifat masalah peribadi orang yang bercakap kebenaran, hujah-hujah yang bersifat mengaibkan orang yang bawa kebenaran, tujuan je nak bagi kawan tu diam. Poin dia lah nak bagi kawan tu diam. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kelima tu penutup, fakaifa kana iqab, maka lihatlah bagaimana pedihnya siksaanku. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai orang yang bawa kebenaran, walaupun kamu diuji dengan orang yang berusaha nak bunuh kamu, nak halang kamu, nak halau kamu, ataupun orang yang selalu duduk kacau kamu bercakap orang lawan, kamu bercakap orang mari potong blok percakapan kamu, ketahuilah semua itu akan menempah seksaan Tuhan. Maknanya orang yang buat tu akan dapat seksaan Tuhan. Just stay, duduk diam-diam, cakap kebenaran. Kerja kamu cakap kebenaran. Dan Allah Ta'ala tidak mengharapkan kejayaan di atas kerja tu. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita keluar dan bercakap kebenaran tu. Kemudian ayat yang ke-6. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ayat yang ke-6 ni penegasan kepada ayat yang keempat. Allah Ta'ala beritahu, dan demikianlah haqqat kalimatu rabbika, telah pasti berlaku ketetapan. Kalimatu rabbika tu maksudnya ketetapan Tuhan. Tuhan tak akan ubah dah yang ni. Sampai bila Tuhan tak akan ubah? Sampai bila-bila. Apa ketetapan tu? Alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir, annahum ashabun nar, mereka ni kekal sebagai ahli neraka. Tuhan tak akan ubah. Tuhan tak akan ubah. Maknanya tidak akan ada benda-benda yang Tuhan akan tarik balik kepada orang kafir. Selama mana dia tu kafir, dahlah kafir, lepas tu menentang kebenaran. Kalau kafir dengan sebab jahil, bab lain. Dia kafir dengan sebab jahil. Contoh orang-orang yang berada di Afrika, tak pernah seorang pendakwah main masuk beritahu pun. Lahir-lahir keluar perut mak memang sembah pokok, sembah batang kayu apa semua. Tak ada orang beritahu. Para ulama bahas, adakah mereka pun akan jadi ahli neraka? Tengok keadaan. Kalau tak pernah ada orang bawa hujah agama pada mereka, maka mereka termasuk dalam kalangan ahlu fatrah, yang tergantung pada Allah Ta'ala nak letak syurga ke neraka. Itu perbahasan para ulama. Ataupun orang-orang yang duduk di negara komunis, contoh Korea Utara, tak boleh masuk agama. Bukan kata agama, apa kitab, buku agama pun tak boleh masuk. Pasti akan ditangkap. Ditangkap bukan ditangkap orang tu saja, ditangkap ayahnya, ditangkap datuknya. Bunuh 3 generasi tu. Punya kejam. Okay. Yang macam ni pun masuk dalam kategori ahlu fatrah juga. Masuk dalam kategori ahlu fatrah. Yang jadi masalahnya ialah orang kafir yang ada orang pergi bercakap dengan dia isu kebenaran. Ada orang beritahu, okey, Islam begini. Yang betul begini. Tapi dia tak lawan, dia diam. Tapi dia tak ikut Islam. Okey, itu bab lain. Tapi kalau dia menentang kebenaran, dia lawan, dia konspirasi, dia cari puak nak lancarkan peperangan, maka itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-6 ni, haqqat kalimatu rabbika, telah tetap ketetapan Tuhan, pasti orang ni akan mendiami neraka, tak akan berubah sampai bila-bila. Maknanya kafir yang kita sebut sebagai kafir harbi, kafir yang mencabar kehormatan Islam, bahkan cuba cari peluang kat mana kita nak cabul orang Islam ni, ataupun kita nak musnahkan orang Islam. Itu yang dimaksudkan. Ayat ni dia rujuk kepada musyrikin Mekah lah. Cuma kalau zaman kita, mana-mana orang kafir yang tidak ada perjanjian damai, yang menolak dengan keras. Kalau menolak dengan baik tak apa, tapi menolak dengan keras. Jadi itu benda yang kita boleh tengok pada ayat ni. Kemudian ayat yang ke-7. Ayat ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang ke-7 ni doa para malaikat kepada para pembawa kebenaran, khususnya Nabi Muhammad, para sahabat, dan semua sekali lah orang yang bawa kebenaran sampai ke hari kiamat. Allah Ta'ala sebut dulu, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan yang memikul arash dan yang berada di sekitar arash itu, mereka itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka itu beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu sentiasa minta ampun kepada orang beriman. Allah Ta'ala nak sebut kepada kita ayat yang ke-7 ni doa para malaikat. Allah Ta'ala tak sebut malaikat, Allah Ta'ala sebut dulu sifat malaikat dan juga tugas malaikat.
Sifat malaikat yang disebut sini, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Para malaikat ni kerjaan dia, kerja dia selalu duk buat tasbih pada Tuhan. Tasbih tu pula keadaan para malaikat ni bila mana dia tasbih, yu'minuna bihi, mereka tu beriman, maknanya mereka redha. Mereka tak bertasbih dalam keadaan kena paksa. Mereka tak rasa letih pun bertasbih. Bahkan mereka suka bertasbih. Nak sebut pada kita, sifat malaikat tu dia melekat dah dengan amal soleh ataupun benda-benda baik ni. Kemudian tugas malaikat yang disebut dalam ayat ni, yahmilunal arsya, memikul arash. Berapa orang yang pikul arash dalam Quran sebut 8 orang ke 9 orang, saya tak pasti sangat, tapi dalam Quran ada sebut. Okay. Arash tu besar mana? Kita tahulah dalam hadis Nabi sebut sebesar-besar makhluk yang Tuhan cipta ni ialah arash, melebihi langit dan juga bumi. Jadi malaikat tu juga ialah makhluk yang besar yang menanggung dan memikul arash. Okay. Nak beritahu pada kita, makhluk ni hebat. Makhluk ni ialah makhluk yang hebat. Makhluk ni jugalah yang duk bimbang bila mana Tuhan duk nak buat manusia. Bila mana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk mencipta Adam, kita tengok apa yang Tuhan sebut dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard qalu innama ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bila mana Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, para malaikat ni diberitahu oleh Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku nak buat atas muka bumi ni khalifah. Khalifah tu para ulama tafsir dengan macam-macam tafsiran. Pertama, khalifah tu maksud dia perkataan dia silih berganti. Sebab kita manusia ni silih berganti. Hidup mati akan datang generasi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, khalifah ni ialah orang pihak yang mentadbir muka bumi, yang menguruskan muka bumi dengan baik. Itu terjemahan para ulama. Bila mana Allah Ta'ala isytiharkan nak buat manusia, apa respon malaikat? Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah kamu nak jadikan atas muka bumi ni, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, iaitu pihak yang akan buat kerosakan atas muka bumi dan juga menumpahkan darah atas muka bumi. Okay. Pertama sekali bila mana kita baca ayat tu surah Baqarah, kita nak kena fikir mana maklumat malaikat dapat yang mengatakan manusia ni akan buat kerosakan atas muka bumi dan akan menumpahkan darah. Sedangkan tidak ada satu manusia pun lagi yang dibuat pada waktu tu. Tak ada manusia yang dibuat. Para ulama menjawab isu ni. Para ulama kata, sebab malaikat, telahan malaikat tu macam tu, sebabnya ialah jin juga antara makhluk yang pernah mendiami bumi, dan jin itu gagal memakmurkan bumi dengan baik. Mereka juga buat kerosakan atas muka bumi. Kerosakan yang dimaksudkan sini ialah mensyirikkan Tuhan. Kita jangan bayang kerosakan ni perang, bagi langgar bangunan tu, tembok bangunan ni, bukan. Bila maksud dengan kerosakan, Quran ni bila mana dia sebut yufsiduna fil ard, membuat kerosakan atas muka bumi ni ialah melakukan kesyirikan. Itu maksud Quran. Walaupun negara tu maju, semua fasiliti ada, prasarana ada, tapi tidak mentauhidkan Tuhan, negara tu dipanggil negara yang musnah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia sebut tentang Sabak, negara Sabak yang indah, cantik negara tu, diperintah oleh seorang permaisuri ataupun ratu perempuan. Allah Ta'ala sebutkan bumi ni bumi yang rosak. Rosak kat mana? Bukan ada orang mari serang, pecah situ, pecah sini, bukan. Rosaknya sebab tidak ditegakkan tauhid situ. Negara cantik tapi rumah berhalanya besar. Itu yang dimaksudkan sini. Jin antara makhluk yang pernah duduk atas muka bumi dan dia tak dapat makmurkan dengan baik, dan malaikat melihat jin itu komponen dia sama macam manusia. Sebab apa? Jin dia ada nafsu dan dia ada akal juga. Sebab manusia ni Allah Ta'ala nak letak benda yang sama, nafsu, akal dan roh ada juga. Okay. Jadi bila mana ada 3 benda ni, tak boleh nak jamin manusia tu akan konsisten buat benda-benda yang Tuhan nak. Pasti akan gelong juga.
Jadi daripada itulah kita boleh tengok telahan para malaikat tu. Dia datang daripada tu. Tapi setelah malaikat melihat adanya juga manusia-manusia ni yang berjuang untuk tunduk kepada perintah Allah, macam para nabi dan rasul, mereka ni tersentuh sehingga mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini ayat yang ke-7 ni yang kita nak bincang ni. Malaikat boleh tengok manusia ni dia boleh konsisten sembah Tuhan, berani sebut kebenaran. Malaikat sendiri akan berdoa. Sebab tu ayat yang ke-7 ni Allah Ta'ala sebut yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka akan meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Dia tak sebut minta ampun pada manusia. Manusia tu umum, tapi manusia yang disebut sini ialah manusia yang beriman. Apa doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah meliputi segala sesuatu dalam urusan ataupun rahmat dan pengetahuan. Ini cara malaikat berdoa. Sebelum dia nak tuju doa tu kepada pihak yang nak didoakan, dia duduk puji Tuhan dulu. Dia kata wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan, luaslah rahmatmu dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Bertaubat situ merujuk kepada para sahabat Nabi. Sebab para sahabat meninggalkan jahiliyah, balik kepada fitrah Islam yang betul. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Yang mana mereka telah ikut jalan kamu, iaitu jalan kebenaran, dan peliharalah mereka, jauhilah mereka daripada azab neraka Jahannam. Nak sebut pada kita ayat ke-7 ni, bila mana turun pada Nabi dan para sahabat ni jadi lega. Kita bagi lalu azan ni. Allahu Akbar. Okey, kita sambung sikit lagi. Ayat yang ke-7 kita bincang tadi berkenaan dengan doa malaikat. Bila mana turun ayat yang ke-7 ni kepada Nabi dan juga para sahabat,
Ayat ni menjadi penenang kepada para nabi, kepada nabi dan juga para sahabat. Bila mana dengar saja ayat ni, dia orang jadi lega. Sebab apa? Sebab dia orang tahu dia orang didoakan oleh para malaikat. Ada pihak yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat dirasai kehadirannya, kewujudannya. Tapi pihak tu ialah pihak yang mendoakan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita tengok ayat ni menunjukkan kepada kita para malaikat tu sendiri ialah makhluk yang juga berdoa pada Allah Ta'ala. Makhluk yang menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak mensyirikkannya. Makhluk yang melakukan amal soleh dengan melakukan tasbih dan juga melakukan tahmid dan juga beristighfar. Ini tugas-tugas malaikat. Nak tunjuk pada kita batilnya ideologi kepercayaan musyrikin Mekah yang mengatakan para malaikat ni juga ialah naib bagi Allah Azza wa Jalla. Naib ni maksudnya ialah pihak yang boleh beri kelulusan ataupun makbul doa. Batil lah. Nak tunjuk pada kita benda tu. Okay. Kemudian ayat yang ke-8, ayat yang terakhir perbahasan kita pada malam ni insya-Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ayat yang ke-8 masih lagi duk cerita doa para malaikat. Para malaikat ni berdoa pada Allah Ta'ala, Rabbana wa adkhilhum jannat. Wahai Tuhan, masukkanlah mereka-mereka ni, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah bertaubat tinggal kejahilan, orang-orang yang telah ikut jalan kebenaran, masukkan mereka. Pertama, minta jauh pada neraka. Yang kedua, masukkan mereka dalam syurga, jannat. Jannat ni maksudnya syurga. Adnin, syurga Aden, tempat yang kekal, maknanya syurga yang tertinggi. Allati wa'adtahum, iaitu syurga yang telah engkau janjikan kepada golongan. Itu doa para malaikat. Dan bukan hanya jangan masukkan orang-orang ni saja, masukkan juga wa man salaha min abaihim, mereka-mereka yang baik, yang saleh daripada kalangan bapa ibu mereka, abaihim, ibu-ibu mereka dan juga bapa-bapa mereka. Ibu bapa mereka lah umumnya, sebab dia sebut aba saja sini. Abaihim ni maksudnya ayah-ayah, tapi duk sekali lah tu ayah dan ibu lah, termasuklah datuk, nenek, semua-semua sekali. Wa azwajihim, dan juga isteri-isteri mereka, pasangan hidup mereka. Wa dhurriyyatihim, dan juga keturunan mereka. Jadi nak tunjuk pada kita doa para malaikat bagi orang-orang yang saleh ni bukan hanya doa pada orang tu khusus, tapi doa itu akan berterusan kepada zuriat-zuriat yang datang selepas pada tu, ataupun keturunan-keturunan yang sudah melepasi kita. Macam kita, orang yang saleh, malaikat akan doakan yang dah lepas pada kita, iaitu mak kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita. Dan juga malaikat akan doakan zuriat yang belum sampai lagi, anak kita, cucu kita, cicit kita. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, antara amalan yang akan menjamin keselamatan zuriat-zuriat yang akan datang, yang kita mungkin tak sempat tengok, anak kita membesar, cucu kita membesar, cicit kita membesar, tapi kita nak pastikan anak, cucu, cicit kita ni sentiasa berada dalam keadaan baik. Caranya ialah kita sendiri beramal dengan amal saleh. Sebab bila mana kita beramal dengan amal saleh, menyebabkan malaikat doa pada kita, rahmat Tuhan turun, bukan turun pada kita saja, turun pada keturunan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang saleh, akhirnya kita akan tengok pula episod kesalehan itu tidak akan berakhir pada dia, dia akan berterusan pada anaknya, cucunya. Sebab tu kita akan tengok keturunan orang saleh dia memang seperti itu. Kita tengok Maryam, ayahnya Imran, orang yang saleh, melahirkan Maryam, melahirkan cucu yang saleh juga, melahirkan cucu yang saleh. Jadi susur galur keturunan yang saleh itu berterusan. Sebab apa? Sebab perbuatan amal saleh itu didoakan oleh para malaikat. Dan sifat malaikat ni pula ialah la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah melakukan maksiat. Jadi mereka ini pemilik doa-doa yang makbul, maknanya
Doa mereka tu doa-doa yang mahal. Kemudian Allah Ta'ala sebut innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua nama Tuhan yang disebut pada ayat ke-8 ni untuk kita rasai dan kita renungi apakah Allah Ta'ala ingin maksudkan daripada dua nama tu. Al-Aziz maksudnya maha perkasa, Al-Hakim maksudnya maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha perkasa maksudnya tak dapat dicabar kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya. Al-Aziz mari pada perkataan izzah, maksudnya mulia. Mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni walaupun tidak dipuji oleh sekalian makhluknya, dia kekal mulia. Adapun makhluk kalau tidak dipuji, maka kemuliaan dia akan berkurang, akan terhakis sedikit demi sedikit. Tapi kalau Allah Ta'ala, kemuliaan dia kekal. Dan Al-Hakim, Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang maha bijaksana. Maknanya Allah Ta'ala bila mana dia rencanakan sesuatu yang kita rasa macam berat nak terima, macam ujian-ujian yang berat yang dilalui oleh para Nabi, ianya bukanlah nak menunjukkan teruknya orang tu, tak bergunanya orang tu, tapi nak menunjukkan kualiti benda tu. Sebab tu yang terakhir kita nak tutup sini, satu-satu benda yang ditempa, diketuk dan dibuat macam-macam atas dia, biasanya benda tu bernilai. Contoh yang mudah, bahan galian emas. Emas ni kita nak tengok dia nak jadi emas tu berapa kali proses yang terpaksa dilalui oleh logam tu ataupun bahan tu. Emas tu kena ketuk, kena cuci, kena basuh, apa-apa semua. Bukan kata emas saja, apa-apa saja benda yang kita akan nampak ada nilai. Ada nilai. Contoh besi apa-apa semua. Besi ni kalau dia biar begitu saja dia berkarat, tak ada orang nak peduli pun. Tapi bila mana besi tu digilap, dibasuh, ditonyoh macam-macam, direndam dalam asid lah apa semua. Nak sebut pada kita manusia, bila mana melalui bermacam-macam ujian, kita akan nampak nilai permata yang ada pada dirinya, ketinggian harga yang ada pada dirinya. Selepas melalui berbagai-bagai proses, baru nampak kehebatan manusia itu sendiri. Jadi itulah bijaksananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengangkat darjat hamba-hamba dia. Setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni, dan semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.